أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Yang bermaksud, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebanyak 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu mana Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Itulah ketetapan agama yang lurus, yaitu Islam. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri dalam bulan-bulan tersebut, dan perangilah kaum musyrikin secara keseluruhannya, seperti mana mereka memerangi kamu semua. Dan ketahuilah bahwasanya Allah berserta dengan orang-orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tamanya kita ucapkan syukur kehadap Allah kerana tak berapa lama lagi kita masuk tahun baru Hijriah 1435. Ini bermakna hampir 1400 Nabi SAW telah meninggalkan kita, ataupun masa berlalu zaman di antara Nabi SAW dengan zaman kita, menunjukkan satu jangka masa yang terlalu panjang. Secara akal manusianya, apabila seseorang itu telah meninggalkan satu jangka masa ataupun jarak yang begitu jauh, maka sudah pastinya akan dilupai. Tetapi Nabi SAW tidak pernah lekang daripada hati umat-umat yang beriman kepada Allah, di mana menunjukkan mereka cinta dan kasih kepada Rasulullah. Bukan hanya sekadar mengamalkan apa yang dibawa, bahkan setiap tahun kita menyambut kelahiran Nabi SAW, yang tidak ada satu orang manusia dalam dunia ini pun yang menyambut kelahiran manusia lain yang telah meninggal dunia. Hatta ibu dan bapa, ataupun isteri ataupun suami kesayangan, walaupun mereka meninggal dunia hanya beberapa hari yang telah berlalu, tetapi kita tidak lagi menyambut kelahiran mereka. Adapun Nabi SAW 1400 tahun lebih, kita tetap mengingati Nabi SAW sebagai Rasul yang kita cintai. Bulan Muharram di antara 4 bulan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang saya bacakan tadi, surah At-Taubah ayat 36. Dalam ayat ini, yang pertamanya Allah nak menyatakan kepada kita betapa kuasanya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini, dan di antara ciptaan itu berlakunya peredaran masa dalam masa 12 bulan, iaitu setahun. Sama ada bulan Masihi ataupun bulan Hijri, tetap 12 bulan, cuma harinya saja yang berbeza.
Dalam 12 bulan itu Allah cipta di antaranya 4 bulan yang disebut minha arba'atun hurum, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksud minha arba'atun hurum itu ialah bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kelebihan ataupun satu perkara yang besar. Sekiranya seseorang itu melakukan dosa yang besar, dalam 4 di antara 4 bulan itu lebih besar dosanya daripada bulan yang lain. Sekiranya seseorang itu melakukan satu perkara pahala di sisi Allah, maka ganjarannya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Itu antara maksud menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dengan pandangan-pandangan ulama yang lain yang menyatakan minha arba'atun hurum, itu maksudnya ialah 4 bulan itu adalah sebagai bulan didikan ataupun tarbiyah, menjaga supaya manusia ini lebih berhati-hati dalam kehidupannya, sama ada percakapannya, perbuatannya, hatinya, lantaran mereka akan berharapan yang baki bulan daripada 12 bulan selama setahun itu, iaitu 8 bulan. Satu jangka masa yang agak panjang. Saya ingat bumbung yang terbang, bunga api. Bunga api tak apa tuan-tuan, jangan bumbung nak terbang. Hai. Di mana 4 bulan ini tuan-tuan sebagai latihan, sebagai didikan supaya kita lebih berhati-hati menjaga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kerana kita akan berharapan dengan 8 bulan yang akan datang, di mana 4 bulan ini yang diharam, yang termasuk di antara minha arba'atun hurum itu, Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis yang mafhumnya 12 bulan diciptakan oleh Allah, dan 4 bulan yang diharamkan itu ialah yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan Rajab, yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Zulqa'dah, yang ketiga bulan Zulhijjah. Ketiga-tiga bulan ini kata Nabi berdepekkan antara satu dengan yang lain. Adapun satu bulan yang agak jauh, iaitulah bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini iaitulah Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Rajab. Dia tak termasuk dalam bulan Ramadan. Baik. Jadi 4 bulan ini termasuk bulan Ramadan yang biasa kita kata bulan tarbiyah itu 5 bulan kita nak hadapi, supaya kita dijaga betul-betul dalam 4 ataupun 5 bulan ini yang akan datang ataupun baki bulan lagi, kita akan terbiasa dengan berjaga-jaga perkara-perkara yang diharamkan. Iaitulah yang Allah Ta'ala sebut wala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri, yakni melakukan perkara-perkara yang berdosa dalam bulan-bulan tersebut. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin dan muslimat, bulan Muharram yang antara termasuk 4 bulan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, yang hanya beberapa hari saja lagi, 1-2 hari saja lagi akan menjelma. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang sentiasa memperbaiki diri kita, dari semasa ke semasa, amalan kita, perbuatan kita, perkataan kita, juga hati kita, sentiasa kita berusaha untuk memperbaiki. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung lagi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk bab yang kedua, iaitulah babut taubah, bab taubat. Bila sebut taubat saja ni tuan-tuan, dia satu perkara yang penting bagi setiap individu muslim. Menurut Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib dalam kitab Penawar Bagi Hati, wajib bagi seseorang itu melakukan perbuatan taubat daripada dosa-dosa yang dilakukan, dan haram bagi seseorang muslim itu menangguh-nangguhkan taubatnya daripada dosa kecil ataupun dosa-dosa besar.
Maknanya tuan-tuan, hukum bertaubat bagi orang Islam, bagi orang mukmin, bagi seorang Muslim, maka hukumnya adalah wajib. Di mana taubat itu, kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib lagi, di mana taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani bagi sekalian yang menjalani akan jalan-jalan akhirat. Nak berjalan menuju ke alam akhirat ini, jalan-jalannya antara pembukanya ialah taubat. Bila seseorang itu sentiasa bertaubat, maka jalan-jalan menuju ke alam akhirat itu akan lancar. Tak ada tol, tak ada jam, tak ada traffic light, clear jalan tuan-tuan. Ini buat highway lorong 4, tapi jalan macam smooth pasal traffic jam. Ni tuan-tuan. Pasal bertrafik jam, pasal bayar tol tuan-tuan. Baik. Jadi jalan, kunci jalan nak menuju ke akhirat supaya lebih lancar, iaitu taubat. Dan anak kunci bagi tuah sekalianmu murid. Maknanya orang yang beriman ini, murid yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib ini, iaitulah orang yang Muslim, orang yang beriman. Iaitulah bagi mereka yang melakukan taubat itu setiap hari, maka dia mendapat anak kunci untuk mendapat tuah, yakni kelebihan, keutamaan hidup di atas dunia ini. Kemudian tuan-tuan, kita harus ingat pula apakah yang dimaksudkan dengan taubat. Taubah dari segi bahasanya ataupun lughahnya iaitulah kembali ataupun pulang. Al-ya'ud, kembali ataupun pulang. Dari segi hukum syarak, makna taubat itu ialah satu amalan yang berhimpun di sana 3 rukun. Mesti ada 3 rukun. Tak ada 3 rukun, tak sempurna, maka tak dikatakan taubat. Walaupun orang kata taubat, aku tak makan sama belacan. Pasal dah nak mampu berasap lubang telinga. Hilang berasap, makan balik. Sebab dia tak cukup syarat. Tak cukup 3 rukun. Apa 3 rukun itu? Yang pertamanya, rukunnya dia hendaklah berhenti daripada melakukan maksiat. Dia dah buat perkara dosa, maksiat, lebih-lebih lagi dosa ataupun maksiat yang besar, maka hendaklah dia berhenti serta merta. Tak boleh kata nantilah aku perhabis dulu. Perhabis dulu. Tengah tengok konsert K-pop, orang pun ajak kita bertaubat. Nanti dulu nak perhabis pasal mahal tiket. Dia tak boleh tangguh-tangguh dah. Dia mesti berhenti on the spot, serta merta. Serta merta. Itu yang pertama. Baik. Kemudian rukun yang kedua, nak menjadikan seseorang itu taubat, yang dikatakan pada hukum syarak, hendaklah dia menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Sesal sungguh-sungguh. Sesal sungguh-sungguh. Jangan hanya sekadar minta maaf saja. Minta maaf macam bau-bau ni, kes kontroversi. Nak kaitkan harga gula dengan kematian seseorang. Ini kenyataan biadab. Tapi dia tarik baliklah, dia mohon maaf. Tapi nak maaf tu mesti syarat yang kedua ni, menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Sesal sungguh. Bukan sekadar mohon maaf sebab ada hudang di sebalik batu. Pasal nak pilihan raya, mohon maaf. Kalau tak, mampu nak mohon maaf. Nak mengaitkan harga gula, menghalalkan sesuatu perkara dengan jalan yang zalim. Ini yang dia panggil matlamat menghalalkan cara. Nak menghalalkan satu perkara yang berdosa. Umpama contoh, menaikkan harga gula. Naik harga gula dosa ke Ustaz? Jadi isu pula nanti. Berdosa naik harga gula. Berdosa sekiranya menindas rakyat. Nak menghalalkan, mengiyakan, membetulkan itu dengan mengaitkan seseorang, lebih-lebih lagi yang telah meninggal dunia. Pasal apa kami naikkan harga gula? Pasal nak supaya rakyat Malaysia ni kurangkan minum gula, makan gula.
Kurangkan makan gula, kerana berlebihan gula itu akan menyebabkan diabetes, kata orang Jawa. Tuan-tuan, bila diabetes, potong kaki, potong tangan, potong kepala. Umpama almarhum Ustaz Azan Abdul Razak sebut, tuan-tuan, ini merupakan satu penghinaan. Tak ingatkah pesanan Nabi SAW di dalam hadis? Apabila seorang putri baginda mengutus utusan supaya Nabi datang berjumpa cucunya yang sedang nasab, Nabi kesibukan ketika itu, maka Nabi membalas utusan itu dengan Nabi mengatakan bahawasanya hendaklah kamu mengetahui sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Faltastabir, kata Nabi, maka hendaklah kamu bersabar. Wal tahtasib, dan hendaklah kamu berserah diri kepada Allah. Ini yang disebut sebagai takziah. Bila seseorang itu ditimpa musibah, kematian, kemalangan, sakit dan sebagainya, kena ucap takziah. Apa dia takziahnya? Sabarlah kamu, kata Rasulullah. Faltahtasib, dan hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Bukan hina lagi potong kaki pasal kencing manis. Ini tuan-tuan. Jadi kalau betul mohon maaf, yang kedua rukun bertaubat itu hendaklah menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Sesungguh maksudnya takkan buat lagi lepas. Takkan lagi buat lepas. Adapun rukun yang ketiga taubat itu untuk mencukupkan syarat ataupun makna taubat pada hukum syarak, yang ketiganya ialah hendaklah dia berazam sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatannya selama-lamanya. Bila dia ulangi lagi, bermakna taubatnya terbatal. Bila terbatal, Allah tidak akan terima taubatnya. Maknanya dosanya tetap akan berlaku. Baik. Kemudian tuan-tuan ditambah lagi, kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, sekiranya dosanya, maksiatnya itu bersangkut paut dengan manusia, ataupun ada hubung kait dengan manusia, satu. Yang keduanya ada hubung kaitnya dengan perkara yang fardu, maka ada dua lagi penambahan yang perlu dipahami. Apabila seseorang itu melakukan dosa yang berkaitan dengan fardu, mana dia? Contoh, dia meninggalkan salat. Meninggalkan salat adalah maksiat besar, dosa besar. Adapun salat itu perkara fardu, maka wajib bagi dia mengqada salatnya, mengulangi salatnya itu. Wajib dia mengulangi salatnya itu. Di samping dia mencukupkan 3 rukun tadi, maka dia kena ulangi ataupun mengqada perkara-perkara yang fardu, umpama salat. Baik, yang keduanya, sekiranya dia berkait dengan manusia, umpama dia mencuri harta, rompak harta, ragut, apa lagi, curi secara zalim, berkait dengan manusia, berkenaan tentang harta, maka menurut Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, maka hendaklah dia memulangkan hartanya itu, ataupun tak boleh nak pulang pasal duit habis dah, beli baju 300,000 ringgit, contoh seperti maka hendaklah digantikan seperti mana harta yang dicuri itu. Banyak mana? Curi berapa? 30 juta, tak banyak, maka kena ganti balik 30 juta. Yang pertama hendaklah dipulangkan, yang kedua ataupun digantikan, dan yang ketiga ataupun setidak-tidaknya meminta halal kepada pemiliknya. Adapun ketiga-tiga ini menurut Imam Syafi'i hendaklah dijelaskan secara tafsil. Maknanya apa? Berapa banyak hendaklah disebut harta dia, berapa banyak. Sebut berapa. Saya curi harta tuan, harga dia RM dia sekian. Kena sebut. Ini menurut Imam Syafi'i secara tafsil. Kalau tidak sah.
Tidak sah. Tetapi menurut Imam Malik rahimallahu ta'ala, memadai meminta halal dengan cara ijmali. Maknanya tak payah sebutlah berapa banyak. Tak, maaf pakcik, saya curi rambutan pakcik tu tak banyak, habislah satu dahan. Berapa biji? Wallahu a'lam. Kalau ikut Imam Syafi'i, kena kira berapa biji rambutan. Secara tafsili. Curi. Minta maaf lah pakcik, saya curi buah durian pakcik. Sejak daripada mula dia buah sampailah ke hari ni, tak tahu berapa tahun. Boleh kata setiap kali musim dia buah, saya ada curi. Nak tahu berapa? Wallahu a'lam. Memadai, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, menyebut secara ijmal. Tetapi bagi Imam Syafi'i tidak memadai, melainkan secara tafsili. Kira lah tuan-tuan, nak sangat curi orang punya, kira. Itu baik. Habis pengertian makna taubat. Kemudian kita masuk dalam kitab ini. Menurut apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu arahan betapa wajibnya kita bertaubat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 222 sebagai nas dan bukti betapa wajibnya kita bertaubat. Dan ayat-ayat yang lain di mana Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat menyukai, mencintai orang-orang yang sentiasa bertaubat. At-tawwab ini orang yang senantiasa bertaubat. Maknanya tuan-tuan, dia buat dosa, dia terus bertaubat kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Ta'ala juga cinta, sayang, kasih kepada orang yang menjaga kebersihan. Pelik tuan-tuan, negara umat Islam kebersihan teruk. Feel tuan-tuan. Tambah-tambah masjid surau. Masjid ni, surau ni saya tahu lah, surau ni bersih insya-Allah, tak ada masalah. Ada satu masjid saya pergi tuan-tuan, dia punya tandas boleh saya tidur dalam tuan-tuan. Nak ceritanya bersih. Tapi nak pergi ada satu masjid saya pergi tuan-tuan, jangan kata tak bersih tuan-tuan, pintu pun tak ada. Letih tuan-tuan, pegang. Ada pintu tak ada kunci. Kunci dia apa tuan-tuan? Kunci dia tali. Jenuh tarik tuan-tuan. Jenuh tarik. Kita tarik, dia tarik, putus tali tuan-tuan, terbuka nyaya tuan-tuan. Dengan puntung rokok, dengan tisu, dengan kertas plastik jajan. Orang Jawa kata jajan lah, makanan ringan, macam-macam. Bau tak cerita lagi tuan-tuan. Ini tanda masjid tuan-tuan, tanda surau. Itu di masjid di surau. Cuba tuan-tuan tengok di kedai-kedai, di bangunan-bangunan. Yang tempatnya majoriti umat Islam. Sedangkan Allah sebut wa yuhibbul mutatahhirin, perintah juga. Yang pertama Allah perintahkan bertaubat, yang kedua Allah perintahkan jaga kebersihan. Baca ayat ni tuan-tuan, tilawah tiap-tiap tahun tuan-tuan, habis ratus ribu. Buat tilawah Al-Quran. Habis peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, habis duit. Baca ayat ni bukan tak baca, tapi kenapa tak dibuat? Kerana apa? Kerana tidak menghayati. Hanya sekadar baca tuan-tuan. Walaupun kita tahu tidak menghayati, sekadar baca sahaja pun dapat pahala. Tetapi malangnya tuan-tuan, tidak ada praktikal ataupun amal. Yang menyebabkan jadi fitnah kepada agama lain, kepada bangsa lain, kepada orang luar, kepada orang yang bukan Islam. Tuan-tuan, baik. Jadi innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta, kasih sayang kepada orang yang sentiasa bertaubat. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, para ulama berpendapat bahawa bertaubat daripada tiap-tiap dosa hukumnya wajib. Maka dosa itu terjadi di antara hamba dengan Allah Ta'ala sahaja, tidak mengenai hak seorang manusia. Maka taubatnya hendaklah menepati 3 syarat yang saya sebutkan tadi sebagai rukun bagi makna ataupun pengertian taubat pada hukum syarak.
Sekiranya tiada salah satu daripada syarat yang tiga itu, rukun yang tiga itu, tidak sahlah taubatnya. Sekiranya dosa itu ada hubungan dengan manusia, syarat taubatnya ada 4, yakni ditambah 1 lagi. 3 syarat telah disebutkan, dan yang keempat ialah menyelesaikan perkara-perkara yang ada hubungan dengan manusia. Misalnya, contohnya, jika dosa itu melibatkan soal harta atau seumpamanya, ialah dengan mengembalikan kepada tuannya. Sekiranya barang itu tidak ada ataupun telah habis, dia hendaklah minta dihalalkan, dipulangkan, digantikan, kemudian diminta halal. Sekiranya perkara itu berkaitan dengan membuat tuduhan palsu, dia hendaklah dihukum atau memohon maaf. Ini berkait dengan manusia, banyaklah tentang. Saya bagi contoh sebagai harta. Sekiranya melibatkan aib seseorang, tadilah umpama tadi, mengaibkan seseorang, tambah-tambah pula yang telah meninggal dunia, maka hendaklah dihukum. Siapa yang nak hukum? Kerajaan nak hukum tentang. Masalahnya dia sebagai ketua kerajaan. Siapa pula nak hukum tentang? Ala kulli hal, bila berkait dengan manusia yang bersangkut paut dengan tuduhan palsu, cacian, maka hendaklah dihukum, ataupun setidak-tidaknya memohon maaf. Dan mohon maaf itu, kalau orang yang buat tuduhan, orang yang mengeluarkan cacian, perkataan cacian itu, berbentuk cacian itu, orang yang ada kenamaan, orang yang ada kedudukan, kuasa, maka hendaklah diumumkan secara menyeluruh. Kena sebut dalam televisyen, kena sebut dalam surat khabar, kena umum. Baik, seseorang itu wajib bertaubat daripada semua dosa yang telah dilakukannya. Jika seseorang itu bertaubat daripada sebahagian dosanya sahaja, taubatnya itu sah berdasarkan pendapat ahli sunnah. Dan tinggallah baki dosa yang belum termasuk di dalam taubatnya. Sebahagian dia taubat, sebahagian dia tak taubat. Dan mengikut ahli sunnah mengatakan bahawa terima taubatnya sebahagian, dan sebahagiannya tidak lagi. Keterangan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' ulama dengan jelas menerangkan mengenai wajibnya bertaubat. Wajibnya bertaubat. Baik, di antara firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang taubat, surah An-Nur ayat 31. Firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, ke semua dosa-dosa kamu, wahai orang-orang yang beriman, supaya mudah-mudahan kamu mendapat kebahagiaan. Kemudian dalam surah Al-Hud ayat yang ketiga, Allah perintahkan lagi, wa inistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8 juga Allah menyebut dalam soal taubat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah dengan cara bersungguh-sungguh. Bagaimana tentang kita nak bertaubat secara bersungguh-sungguh? Iaitulah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maghfirah, pengampunan tentang. Ini juga Allah perintah dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin mir rabbihim, dan berlumba-lumbalah kamu untuk mendapat pengampunan daripada Allah taala, daripada Tuhan kamu, iaitu Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan berlumba-lumbalah juga kamu untuk mencari syurga, yang mana syurga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nak bertaubat kepada Allah, untuk mendapat pengampunan daripada Allah, maka hendaklah kita berlumba-lumba dengan bersungguh-sungguh. Bukan taubat sama belacan lah, macam yang saya sebutkan tadi.
Ada juga orang bertaubat pasal apa? Pasal ditimpa musibah. Lepas musibah senang, dia lupa balik. Agak nak kalah dah tuan-tuan, barulah minta maaf. Tuan-tuan, barulah nak minta maaf. Kalau tak mampu nak minta maaf tuan-tuan. Contoh, contohnya tuan-tuan, bila ditimpa musibah, maka dia bertaubatlah. Tak ditimpa musibah, tak bertaubat tuan-tuan. Macam saya tengok dalam satu YouTube tuan-tuan, ini berlaku di Palestin. Di Palestin ketika orang-orang Yahudi sedang bersukaria dalam satu disko tuan-tuan, di mana Allah timpakan bala yang cukup dahsyat tuan-tuan, yang cukup dahsyat dan cukup mengaibkan. Inilah Allah nak beri suatu bangsa yang hina itu dengan sekelip mata secara aib, dengan Allah runtuhkan terus ditelan bumi habis tuan-tuan. Tengah seronok bersukaria, disko, dangdut, gelik sana, menyanyi sini, campur lelaki dan perempuan tuan-tuan, kanak-kanak pun ada, maka Allah timpakan bala dengan ditelan bumi seluruhnya habis tuan-tuan. Ini berlaku tuan-tuan, berlaku. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang bab taubat, di mana antara yang pertamanya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya di dalam sehari semalam lebih daripada 70 kali. Tuan-tuan, para Nabi pun tuan-tuan lebih 70 kali. Yang kita ni hari-hari tengok Punjabi tuan-tuan, cerailah kalau tak lebih 70 kali. Allahu Akbar tuan-tuan. Para Nabi tak ada dosa tu tuan-tuan, maksum tuan-tuan, dijamin masuk syurga oleh Allah, pun bertaubat setiap hari lebih 70 kali. Maknanya tuan-tuan, lebih-lebih lagi lah kita, sekurang-kurangnya 1000 kali tuan-tuan. Satu hari, bukan sebulan. Kita sebulan pun tak sampai tuan-tuan, nak 1000 kali bertaubat. Masya Allah, dosa banyak tuan-tuan, dosa mengumpat, dosa mengata, dosa mencaci, dosa menghina, dosa fitnah, dosa-dosa yang lain, semuanya banyak kan. Dosa hati, hati dosa tuan-tuan, hati dosa, perkataan dosa, perbuatan dosa. Pendek kata tuan-tuan, kita ni dikelilingi dengan dosa. Sudah saugianya lah kita bertaubat lebih banyak daripada itu. Kena banyak tuan-tuan. Sebab Nabi tu lebih 70 kali, kita kena lebih tuan-tuan. Baik. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Muslim, riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, daripada Al-Agharb bin Yasari Al-Mazani Al-Mazani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Kalau dalam hadis Bukhari, Nabi kata lebih 70 kali. Dalam hadis Imam Muslim ini pula, menurut Al-Agharb bin Yasar Al-Mazani radhiyallahu an, katanya Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan pohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku, kata Nabi, bertaubat dalam sehari, yakni semalam 100 kali. Maknanya tuan-tuan, kita kena lebih 100 kali lagi. Paling-paling lekeh pun kena 1000 kali tuan-tuan. Itu paling lekeh lah. Paling lekeh tuan-tuan. Letih dah Ustaz 1000 kali. Tak cukup masa nanti Ustaz. Kita bertaubat tuan-tuan, istighfar. Dosa kecil hendaklah kita beristighfar. Dosa besar mestilah melalui 3 rukun tadi.
Dosa kecil cukup dengan kita istighfar, cukup dengan kita mengambil wudu, kerana setiap titisan air wudu itu akan menghapuskan satu dosa. Cukup dengan kita melangkah ke rumah-rumah Allah Ta'ala, cukup dengan kita beramal dengan amal ibadah yang sunat. Itu dosa kecil tuan-tuan akan terhapus. Adapun dosa besar mestilah melalui 3 rukun tersebut. Baik, pengajaran daripada hadis tersebut, yang pertama, Rasulullah SAW sendiri yang tidak pernah melakukan sebarang kesalahan ataupun dosa tetap beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali semalam, sehari semalam, sampai 100 kali sehari semalam. Apatah lagi kita sebagai manusia biasa yang sememangnya ada melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah, adalah lebih-lebih wajib beristighfar dan bertaubat kepada-Nya. Kenapa Nabi beristighfar, bertaubat tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi kata, aku nak menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Walaupun Nabi tak ada dosa, walaupun Nabi tak ada kesalahan, tapi Nabi nak membuktikan menjadi sebagai hamba yang bersyukur. Kita nak menjadi hamba yang bersyukur, bukan seperti Nabi. Sebab Nabi orang yang maksum, kita ciksum. Jadi syukur kita mestilah melalui 3 syarat. Syarat yang pertama, hendaklah kita syukur itu melalui hati kita. Bagaimana? Iaitu mendetikkan setiap detik hati kita dengan zikrullah. Allah, subhanallah, alhamdulillah. Hati kita pun hati Nabi sentiasa hidup dengan zikrullah. Sebab itulah Nabi tidak batal wudunya walaupun Nabi tidur. Kita tak tidur pun batal wudu. Tidur lagi batal tuan-tuan. Nabi tidur tidak membatalkan wudu. Kerana apa? Kerana Nabi tidur hanya matanya, hatinya tidak. Bahkan hati Nabi sentiasa zikrullah. Kita tidur batal, kerana tidur itu salah satu daripada perkara yang membatalkan wudu. Tidur yang tidak tetap papan ponggongnya menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu masuk di antara perkara-perkara yang boleh membatalkan wudu. Berapa perkara yang membatalkan wudu tuan-tuan? Nak kena tanya, berapa perkara yang membatalkan wudu? Hai-hai kita wudu. Tahu, tak tahu tuan-tuan, tak sah wudu. Walaupun kita tak lakukan, tak tahu perkara yang membatalkan wudu berapa tuan-tuan, tak sah wudu. Tuan-tuan, berapa perkara yang membatalkan wudu? Balik nanti cek balik tuan-tuan dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh kecil-kecil lah, jangan buka yang besar-besar. Buka yang besar-besar kitab fiqh al-iqna' tu pening kepala tuan-tuan. Buka kitab yang kecil-kecil. Saya syorkan tuan-tuan, kitab fiqh ni tuan-tuan nak mengaji, ambil kitab yang paling kecil, Zadul Muta'allim. Tuan-tuan, saya mengajar sekolah rendah agama dulu, mula-mula saya mengajar Zadul Muta'allim, itulah kitab dia tuan-tuan. Kitab ni tuan-tuan kecil je, tapi dalamnya ada 4 bahagian ilmu. Dan akhirnya tuan-tuan, akhir dalam kitab itu dia menceritakan dalam soal jihad dan hukum syariat Allah, termasuklah hukum hudud. Kecil je kitab ni, tapi komplit tuan-tuan. Dia cerita, dia beritahu secara asas rukun wudu berapa, perkara membatalkan wudu berapa. Cek situ. Tapi sekarang tak guna dah. Sekolah rendah agama tak pakai dah buku tu. Dia letak tahu mana begitu tu. Sekarang pakai buku canggih-canggih yang ada color-color, yang ada warna-warna, yang ada gambar-gambar. Buku tu tak ada gambar, tak ada color. Murah je buku tu, RM4.5 je tuan-tuan. Danghil RM10.5 tuan-tuan. Kitab tu RM4.5. 7 keturunan pakai tak habis-habis tuan-tuan. Danghil tuan-tuan, satu hari tak habis, tak cukup tuan-tuan. RM10.5. Kitab tu RM4.5 je tuan-tuan. Tapi sekarang malam tidak diguna lagi. Itu kitab yang cukup manfaat bagi saya tuan-tuan, untuk anak-anak kita di sekolah, sekolah agama. Tapi tak dipakai, tukarlah. Pasal apa? Katanya alasan nak mengikut peredaran zaman. Budak-budak sekarang ni suka warna-warni,
suka bergambar, jadi dia mengaji gambar je, ilmu tak ada tuan-tuan, dia tahu je gambar tuan-tuan. Itu pun masalah pula. Kan? Macam nak belajar Al-Quran kan? Belajar Al-Quran ada dia punya tuning dia punya tune lagu kan? Menyanyilah, bergendang lah, gitulah tuan-tuan. Pasal budak-budak ni suka hiburan. Tak apa, tak salah tuan-tuan. Tapi yang menjadi masalahnya nanti kadang-kadang budak-budak tu lebih tune kepada hiburan, bukan mengaji. Maknanya ini kena fikir-fikirkanlah tuan-tuan. Saya tak kata mana-mana, saya tak kata apa kaedah pun, tapi fikir-fikirkan. Tak salah tuan-tuan, tetapi harus kita ingat, tujuan dan matlamat kita nak beri ilmu, nak beri ilmu dan kepahaman. Baik, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab tu. Dalam kitab tu disebut perkara yang membatalkan wuduk ada 7 perkara. Antara 7 perkara itu ialah tidur yang tidak tetap papan punggungnya. Kemudian lagi dia kata akhirnya, yang akhir antara 7 perkara batalkan wuduk tu murtad. Murtad seseorang sedang dia berwuduk, batal wuduk dia. Wuduk batal. Yang lain tu tuan-tuan cari sendiri. Baik. Jadi Nabi SAW hatinya tidak mati, hatinya hidup, zikrullah. Sebab itu Nabi tidur kublah mana pun tak batal wuduk. Kita tidur walaupun sekejap, sekiranya tak tetap papan punggung menurut mazhab Asy-Syafi'i, maka batallah ia walaupun dia tidak mengeluarkan angin. Tetap batal. Pasal tidur kita hilang akalnya, hatinya juga tertutup. Jadi syarat yang pertama untuk menjadi hamba yang bersyukur, hatinya hendaklah sentiasa zikrullah. Yang keduanya tuan-tuan, hendaklah perkataannya ataupun lidahnya sentiasa dibasahi dengan zikrullah. Ini orang yang bersyukur tuan-tuan. Dan saya nak sebut tuan-tuan, dalam banyak zikrullah yang paling besar iaitulah tilawatul Quran. Baca Al-Quran itu tuan-tuan zikrullah yang paling besar. Hari-hari tuan-tuan kena baca. Jangan seminggu sekali. Nak seminggu sekali baca Quran boleh, tapi dengan syarat makan seminggu sekali. Itu tak apa. Makan seminggu sekali, baca Quran seminggu sekali. Tuan-tuan, barulah check and balance tuan-tuan. Ini makan hari-hari, satu hari 6 kali pula tu. Khusus apa? Khusus imam. Tak mahal kan imam ni khusus yang dibuat untuk imam-imam masjid. Saya pernah ikut khusus tuan. Tapi bukan saya imam lah, pegawai apa ni, penyelenggaraan masjid. Khusus tuan-tuan, alhamdulillah bagus khusus agama. Yang tak bagusnya satu hari 6 kali makan tuan-tuan. Allah, letih makan khusus ni saya kata. Saya cakap dengan ustaz yang bagi kuliah bentang kertas kerja, ini bukan khusus ni ustaz, ini khusus makan, saya kata. 6 kali makan satu hari, letih tuan. Sat lauk dia daging, sat lauk dia ayam, lepas tu ikan tuan. Sedap khusus tuan. Kalau itu saya pun nak gemuk tuan khusus. Tu bab makan cerita. Jadi kalau makan satu hari pun dah 6 kali, nak baca Quran seminggu sekali, cerai semua tuan-tuan. Jadi kena baca Al-Quran hari-hari. Itulah zikrullah yang paling besar. Besar manfaatnya, muta'abbad bitilawati. Kata Al-Qatan rahimallahu ta'ala, salah seorang ulama mufassir yang menafsirkan apa makna Al-Quran itu, al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muta'abbad bitilawati. Quran itu ialah yang diturunkan ke atas Rasulullah dan menjadi ibadah bila membacanya, walaupun tak faham. Tak faham mana, tapi tetap menjadi ibadah. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu ada dia punya mukjizat yang besar. Apa mukjizatnya? Antaranya melembutkan hati manusia. Macam suratul Fatihah. Surah Fatihah sebahagian daripada Al-Quran.
dan pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beberapa orang sahabat termasuklah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu sebatang jalan tiba-tiba seorang perempuan wanita datang, yang wanita ini remaja, mungkin belasan tahun, datang jumpa sahabat Nabi, minta tolong, adakah di antara kamu sekalian yang boleh mengubati ketua saya yang telah kena sengat, kena gigit binatang berbisa. Masing-masing tengok, aku tak belajar lagi dengan Nabi, maksudnya begitulah lebih kurang. Tiba-tiba ada seorang sahabat tu, tak dinyatakan dalam hadis itu siapa nama dia, seorang sahabat itu pergi jumpa ketua yang kena sengat tu, dijampinya, diruqyahnya tentang dengan membaca suratul Fatihah. Baca surah Fatihah aja sembuh, tiup lepas tu sembuh tuan-tuan. Alhamdulillah, sembuh, sihat. Seronok ketua kabilah itu, sihatnya dia daripada gigitan berbisa, maka dihadiahkan 30 ekor kambing. Banyak tu tuan-tuan, 30 ekor kambing. Dan diberinya minum susu setiap seorang sahabat. Maka Ibnu Abbas kata dekat sahabat dia tu, adakah kamu mempelajari ataupun pernah mempelajari ruqyah ni? Kata dia, aku tak pernah mempelajari ruqyah jampi ni, melainkan aku membaca suratul Fatihah. Ni nak ceritanya kelebihan muta'abbad bitilawati ni. Jadi ibadah, mukjizat ayat Al-Quran ni hanya baca suratul Fatihah. Kita tak hafal lagi doa-doa syifa tuan-tuan, doa syifa yang 7, yang 10, kombinasi sinergi apa lagi sebut tuan-tuan, tak hafal. Baca Fatihah saja tuan-tuan, baca je Fatihah. Lepas tu tiup tuan-tuan, tak baik juga ludok bertepi kawan tu tuan-tuan. Tuan-tuan baik. Jadi kata Ibnu Abbas, nanti dulu jangan ambil 30 ekor ni, kita jumpa Nabi, betul tak betul? Maka jumpalah keseluruhan sahabat tadi tu, jumpa Nabi, ceritakan. Ibnu Abbas ceritakan. Maka bila dengar cerita, Nabi pun bertanya, siapakah di antara kamu yang obat tadi yang tahu tentang kelebihan suratul Fatihah? Maknanya apa? Maknanya kata Nabi SAW, Fatihah itu, maksudnya Fatihah itu kelebihannya cukup besar. Sehinggalah Nabi kata, bagi-bagikanlah 30 ekor kambing itu di antara kamu. Tapi ingat, jangan lupa sebahagiannya bagi aku. Kata Nabi. Nabi pun nak juga, tuan-tuan. Sebab Nabi tak ada makanan. Nabi nak juga. Maknanya tuan-tuan, itulah kelebihan Al-Quran bila dibaca. Sehingga boleh menyembuhkan penyakit. Cuma tinggal lagi pasal apa kita tak baca. Kita baca 10 kali tak sembuh-sembuh Ustaz, tambah melarat lagi. Lagi baca lagi melarat. Pasal tidak ada keyakinan. Kita tak yakin tuan-tuan. Tak ada kepercayaan. Yang kita percaya obat dia tuan-tuan, semata-mata. Sakit kepala, obatnya makan Panadol. 2 biji tak jalan, bantai 8 biji tuan-tuan. Terus jalan dengan tuan-tuan dia sekali. Pasal yakin sembuh. Tapi dengan ayat Quran ini tak yakin untuk jadi syifa ataupun ruqyah. Sedangkan dia sebahagian daripada ruqyah. Tuan-tuan. Untuk kena gangguan tuan-tuan. Baca hanya sekadar cukup dengan suratul Fatihah dan ayatul kursi. Baca tuan-tuan. Tapi kena niat dalam hati. Kalau tuan-tuan ada di antara tuan-tuan yang belajar syifa, tuan-tuan tahulah, niat dalam hati. Baca suratul Fatihah dan ayatul kursi. Lepas tu tiup dekat ubun-ubun pesakit. Dia kena rasuk ke, dia kena apa ke tuan-tuan, tiup dekat ubun-ubun. Tiup perlahan-lahan sampai habis nafas. Dalam tiupan itu tuan-tuan, dalam hati kita minta tolong dengan Allah Ta'ala, bakar makhluk yang mengganggu sipulan. Kerana Al-Quran ini bila dibaca akan membakar segala jin dan syaitan, sama ada di dalam ataupun di luar jasad. Ini tuan-tuan. Buatlah tuan-tuan, insyaAllah.
tak ada masalah. Tak gaduh nak cari ustaz untuk bacakan syifa. Kita boleh buat. Tapi niat dalam hati tuan-tuan. Niat dalam hati. Sebab saya dah buat dah. Banyak kali saya buat tuan-tuan. Ataupun tiup dekat tangan. Baca suratul Fatihah, ayatul kursi, tiup dekat tangan. Letak dekat mana tempat yang kita rasa dalam diri pesakit itu ada jin tetap. Tuan-tuan, kalau kena tempat dia pasti akan meraung. Pasal panas dia terbakar. Ini tuan-tuan, kelebihan ayatul Quran. Jadi kena baca hari-hari. Baik. Yang ketiganya, syarat untuk jadi orang yang bersyukur bagi kita ni, bukan bagi Nabi, bagi kita, sebab Nabi sudah dah. Nabi tak ada masalah. Afala aku dah, kata Nabi, adakah kamu tidak mahu melihat aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu Rasulullah. Ini kita. Yang ketiga syaratnya ialah melalui perbuatan. Maknanya setiap perbuatan kita itu mesti selari dengan perintah Allah. Bila ada perbuatan kita yang bercanggah, dalam arti kata berdosa yang kita buat, maka kita tak menjadi orang yang bersyukur. Sebab itulah orang yang ucapkan syukur, Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah mengurniakan doa saya sehingga saya menjadi Ratu Cantik Malaysia. Maka syukurnya terang-terang ditolak oleh Allah. Kerana apa? Kerana perbuatannya bercanggah dengan hukum Allah. Tuan-tuan? Jadi mesti perbuatannya selari dengan perintah Allah Ta'ala. Ini 3 syarat untuk menjadi hamba yang bersyukur. Baik. Kemudian kita tengok pula hadis yang berikutnya. Hadis ini tuan-tuan, baik, hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qala, kata Hamzah Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin, muttafaqun alaih. Yang pertama ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, di mana Hamzah Anas bin Malik ini adalah khadam kepada Nabi. Khadam ni maksudnya pembantu. Bukan khadam maksud kita. Maksudnya pembantu kepada Nabi. Nabi ni tuan-tuan, Rasulullah SAW tuan-tuan, dia kadang-kadang dia ambil anak angkat. Bila dia ambil anak angkat, dia anak angkatnya membesar jadi sahabat. Jadi sahabat Rasulullah. Bila jadi sahabat Rasulullah, dia menjadi khadim, yakni menjadi pembantu kepada Nabi. Maknanya orang yang berkhidmat dengan Nabi. Memang sahabat Nabi, orang-orang Islam di zaman Nabi berlumba-lumba untuk berkhidmat dengan Nabi. Berkhidmat dengan Nabi. Baik. Sabda Rasulullah SAW, kata Hamzah bin Anas bin Malik, sesungguhnya Allah amat gembira menerima taubat seorang hamba-Nya. Gembiranya itu, kata Nabi, melebihi dari kegembiraan seseorang yang tidak disangka-sangka menemui kembali unta yang telah hilang. Ibarat kita naik kereta tuan-tuan, sampai dekat tengah-tengah hari pukul 1 pagi, kereta tak ada apa semua tuan-tuan, tiba-tiba mati kereta kita. Mati kereta kita. Duduk menengung kita, godek tu godek ni, buat tu, tak boleh tuan-tuan. Tiba-tiba kita duduk dalam masa 2-3 jam, kita start hidup kereta kita. Seronok dah tuan-tuan. Seronok kita dah. Pasal apa? Terlepas daripada musibah. Kata Nabi, Allah lebih suka daripada tu bagi hamba-Nya yang bertaubat.
Allah lebih suka kepada hambanya yang bertaubat lebih daripada hambanya menerima sesuatu perkara yang hilang kemudian jumpa balik. Ini betapa cintanya Allah Ta'ala kepada hambanya yang bertaubat. Nak ceritanya tuan. Baik. Wa fi riwayat Muslim, dan pada menurut riwayat Imam Muslim pula, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'ayisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi zilliha wa qad ayisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatun indahu fa akhadha bi khittan minha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farah. Sampai tagetu tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat Imam Muslim pula, nak menunjukkan Allah Ta'ala ni lebih cinta kepada hambanya yang bertaubat daripada manusia yang menerima sesuatu kelebihan. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat gembira menerima taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya, melebihi daripada kegembiraan seseorang yang mengendarai binatang tunggangannya kemudian kenderaan itu hilang di padang pasir yang luas, sedangkan di atas kenderaan itu ada bekalan makanan dan minuman, hingga ia merasa berputus asa untuk menemuinya kembali. Lalu dia berteduh di bawah sepohon kayu dengan perasaan putus asa dan kecewa untuk mendapatkannya kembali. Dalam pada itu, sedang dia termenung-menung, tiba-tiba muncul di sisinya kenderaan yang hilang tadi. Dengan rasa gembira sangat-sangat berpegang tali gagang kenderaannya itu, seraya dia berkata dengan penuh gembira. Dia kata apa? Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Sampai gembiranya, seronoknya, sehingga dia tersilap sebut. Kata Nabi, sebenarnya ia tersalah sebut lalu kerana terlalu gembira. Nak menunjukkan seronoknya tuan-tuan, gembiranya seorang hamba itu. Tapi kata Nabi, Allah Ta'ala lebih cinta, lebih gembira, lebih suka bagi hambanya yang bertaubat. Baik tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis tersebut ialah pengajaran kata musannif rahimallahu ta'ala. Yang pertamanya, Allah sangat gembira menerima taubat seorang hamba melebihi kegembiraan orang yang mendapat kembali barang yang yang hilang, barang yang hilang. Allah, yang keduanya, pengajaran hadis tersebut, Allah mengalu-alukan hambanya yang bertaubat dari dosa yang dilakukannya. Allah mengalu-alukan, maknanya Allah membuka ruang seluas-luasnya, pintu taubat Allah seluas langit dan bumi. Selagi mana tidak timbulnya matahari daripada barat, selagi mana tidak sampainya nyawa ke ghar-ghar, yakni halqum. Selagi mana tidak berlakunya dua perkara itu, maka pintu taubat Allah seluas langit dan bumi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, beberapa hadis Nabi ini memberikan satu gambaran kepada kita bahawasanya betapa pentingnya kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang senantiasa bertaubat. InsyaAllah kita akan sambung hadis ini pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Kita berhenti sekarang. Ada soalan nak tanya? Ada soalan tanya? Tak ada. Jadi kalau tak ada tuan-tuan, saya ada satu pengumuman seperti mana biasalah pada hari ini. Seperti biasa,
pihak Madrasah Darul Mujahidin yang saya menjadi tenaga pengajar di sana, dan guru haluan pelajar masih lagi memerlukan bantuan kewangan untuk pembinaan infrastruktur sekolah yang insyaAllah akan dijalankan kalau tidak aral cuti sekolah nanti. Jadi pada hari ini juga saya wakil dari pihak sekolah dengan berbesar hati untuk supaya tuan-tuan bolehlah menerima seikhlasnya mungkin untuk meneruskan kerja-kerja pembaik pulih sekolah mujahidin, iaitulah prasarananya, termasuklah bangunan 2 tingkat nak dijadikan 1 tingkat, dan juga tandas serta asrama dan juga musalla yang belanja yang agak banyak. Jadi hari ini pihak kami Madrasah Darul Mujahidin ingin minta supaya tuan-tuan bolehlah sumbang seberapa yang ikhlas yang mungkin, insyaAllah mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan itu dapat meneruskan lagi usaha pihak Madrasah Darul Mujahidin pada tahun hadapan untuk memberikan ilmu-ilmu kepada pelajar-pelajar. Dan di sini juga saya menyertakan borang pendaftaran untuk tahun hadapan. Jadi saya letak di surau lah, mana tahu tuan-tuan anak-anak yang nak sambung belajar pada tahun depan tingkatan 1, 2, 3 dan sebagainya, jadi bolehlah lihat-lihat, tengok-tengok tapi jangan lihat yang zahir lah buat masa ni, zahirnya taif sikit tuan-tuan. InsyaAllah pembelajarannya seperti biasa. Kita ada aliran agama dan akademik, dan insyaAllah tahun depan kita akan masukkan sedikit hafazan surah-surah yang ringkas, dan kita tekankan dalam bab agama, serta kita ada halaqah-halaqah Al-Quran bagi pelajar-pelajar yang duduk di asrama, dan ada pengajian-pengajian umum khas untuk pelajar-pelajar setiap malam. Kemudian ada lagi lah beberapa aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan di sekolah tersebut. Jadi saya berilah pada pihak surau borang pendaftaran ataupun penyertaan pelajar baru pada tahun hadapan, tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan ada kalau sekiranya anak tuan-tuan yang nak sekolah rendah pun, kita ada sekolah rendah darjah 1 dan 2 sehingga darjah 6. Kita ada peperiksaan PSRE dan juga UPSR. Menengah seperti biasa. Tahun ini last PMR. Jadi tahun depan tak ada. Kita teruskan dengan sistem PBS yang sedia ada daripada kementerian. Jadi menengah kita hanya ada 2 peperiksaan. SMU Sijil Menengah Agama. Yang mana agama ini menengah kita ambil daripada sistem Yayasan Islam Kelantan. Jadi kita ambil direct daripada sana. Di Selangor ni tuan-tuan hanya ada 3 sekolah menengah agama swasta yang mengambil silbus daripada Yayasan Islam Kelantan. Sebab apa kita ambil kat sana? Yang pertamanya kerana sistem pembelajaran itu ataupun mata pelajarannya dia ada kesinambungannya dengan Universiti Al-Azhar. Jadi tak ada masalah lah. Kalau pelajar-pelajar yang habis yang boleh ikuti pembelajaran itu, dia tak ada masalah nanti bila belajar di sana. Jadi mudah tentang, dan dia hanya khusus kepada bahasa Arab. Jadi itu agama SMU, dan akademiknya kita ada SPM. Pelajar-pelajar yang nak menduduki SPM pun kita ada. Jadi mana-mana tuan-tuan yang ingin cuba anak-anak tuan-tuan di sekolah kami, insyaAllah saya akan berikan borang itu kepada pihak surau lepas ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'al lana hajjati rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.